Dengan laporan lintas langsung dari Sarawak, terus saja bersama Damia Cassandra Manja di studio RTM Kuching. Damia, silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Penduduk Rumah Panjang suku kaum Kenyah di Umar Bakong Belaga berharap usaha menangani masalah isu ketiadaan kad pengenalan diri di negeri ini dapat dilaksanakan segera di tempat mereka. Menurut Ketua Kaum Umar Bakong, Maren Umar Anyalong, hanya 20 orang saja penduduk di Rumah Panjang itu mempunyai kad pengenalan. Situasi ini, menurut beliau, menyukarkan urusan penduduk termasuk bagi pendaftaran persekolahan anak-anak dan pergerakan mereka untuk mencari pekerjaan. Inilah harapan saya kepada kerjaan, harapan kami supaya kami ada kad pengenalan semua. Inilah saya mohon kepada JPN ini. Beliau ditemui oleh pemberita RTM selepas majlis penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP di Umar Bakong Sungai Asap dekat Pelaga. Penyerahan cek disempurnakan oleh Ahli Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Bumbong, yang berharap masalah yang dihadapi oleh penduduk kawasan beliau itu dapat diatasi dengan segera. Jadi inilah peluang bagi diri saya, peluang terbaik, dan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri kerana memberi masa dan peluang ini supaya rakyat di kawasan, di pendalaman di kawasan saya di Hulu Rijang dan seluruh negeri Sarawak ini, supaya tidak ada lagi masalah. Beliau turut meminta kerjasama penduduk bagi memastikan setiap dokumen permohonan diisi lengkap dan mendapat pengesahan ketua masyarakat atau tuai rumah atau wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi melancarkan lagi proses mendapat kelulusan. Isu ketiadaan kad pengenalan diri ini telah sekian lama berlarutan, khususnya melibatkan penduduk di kawasan pedalaman negeri ini dan telah mendapat perhatian Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak. September lepas, satu pasukan petugas khas telah ditubuhkan yang diketuai oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Joseph Entulu Blaun dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Masir Kujat, manakala projek perintis mengesan individu yang tiada kad pengenalan telah dijalankan di Selangau Mukah. Para graduan Kertin Sarawak diingat supaya terus mempertingkat kemahiran yang telah dibangunkan melalui bidang masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat. Dekan Fakulti Perniagaan dan Kemanusiaan Kertin Sarawak Jonathan Winterton berkata, pembelajaran sepanjang hayat tidak terhad kepada disiplin tertentu terutama dalam persekitaran pekerjaan kini yang semakin kompetitif dan bersifat global. Justru katanya para graduan perlu memajukan kelebihan dan potensi sedia ada bagi menambah baik kebelih pasaran mereka. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sijil diploma 2015 Kertin Sarawak di Miri. Sementara itu, Pengarah Eksekutif Federation Training Kertin University Australia, Scott Dargan, memberitahu kejayaan program pertama Diploma Teknologi Proses menjurus kepada penambahan 3 lagi program diploma. Ia dilaksana menerusi kerjasama sejak 2011 dalam bidang instrumentasi dan kawalan kejuruteraan, kesihatan dan keselamatan pekerjaan termasuk perniagaan. Jelas beliau, kebanyakan graduan berjaya mendapat pekerjaan sebaik sahaja tamat pengajian dengan adanya kerjasama bersama wakil-wakil industri dalam mengenal pasti keperluan syarikat terlibat. Pihaknya berhasrat untuk menerokai sebarang alternatif agar penawaran kerja dapat ditawarkan kepada pelajar dan industri dengan kursus-kursus yang relevan pada masa akan datang. Seramai 45 graduan menerima diploma masing-masing membabitkan penuntut dari Fakulti Perniagaan dan Kemanusiaan serta Fakulti Kejuruteraan dan Sains. Perlawanan badminton Muhibah buat culung kalinya diadakan antara Badan Amal Tenaga Isteri Menteri dan Menteri Muda Sarawak Sabati dengan Badan Amal Kebajikan Angkatan Tentera Bakat 1 Division. Menurut Ahli Jawatan Kuasa Eksekutif Sabati, Dato' Fatimah Iskandar, perlawanan itu merupakan persediaan bagi menghadapi kejohanan antara isteri-isteri wakil rakyat Malaysia yang dijangka diadakan tahun depan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengeratkan silaturahim antara Sabati dan Bakat 1 Division serta badan bukan kerajaan NGO yang lain. Jelasnya, sebelum ini pihaknya telah mengadakan perlawanan yang sama dengan Persatuan Keluarga Polis (PERCAP). Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media semasa perlawanan tersebut yang berlangsung di Kem Muara Tuang, Kota Samarahan. Seramai 24 peserta, masing-masing 12 daripada Sabati dan Bakat 1 Division menyertai perlawanan berkenaan.
Turut hadir isteri Ketua Menteri yang juga Presiden Sabati, Datin Patinggi Datuk Jamila Anu, Pengerusi Bakat 1 Division, Datin Jacqueline Paris dan Naib Presiden 2 Jemaah Tertinggi Bakat Darat, Datin Noraihan Ibrahim. Pertubuhan Kanser Kanak-Kanak Negeri Sarawak SCCS dengan kerjasama Aries.my dan Lia Sports Centre akan mengadakan larian amal Colour Rush 4.0 pada tahun hadapan. Ia akan diadakan di 3 lokasi terpilih iaitu bertempat di Padang Merdeka Kuching pada 21 Februari, diikuti di Stadium Perpaduan Miri pada 28 Februari dan di Taman Jubli Bukit Aib Sibu pada 13 Mac. Pengarah OurYouth.my Datuk Patrick Liu yang juga penganjur bersama program tersebut berkata, larian amal tersebut antara usaha berterusan dalam mewujudkan kesedaran mengenai kanser kanak-kanak dalam kalangan masyarakat. Ia juga sebagai memberi sokongan moral kepada keluarga pesakit untuk melawan penyakit tersebut sekaligus membantu kewangan SCCS memandangkan Sarawak merekod secara puratanya dalam 70 hingga 80 orang penghidap kanser kanak-kanak dalam setahun. Datuk Patrick berkata demikian pada majlis perasmian Colour Rush 4.0 yang bertemakan Courage Help Kids Outrun Cancer di Kuching malam tadi. Beliau menetapkan sasaran seramai 7,000 peserta terlibat dalam ketiga-tiga larian berkenaan yang terbuka kepada orang ramai dengan yuran penyertaan RM50. Untuk keterangan lanjut, boleh layari laman sesawang www.colourrushRun.com. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, sekitar persidangan mesyuarat ketiga bagi penggal ke-5 Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-17 di Dun Petrajaya Kuching bermula 9 pagi bagi sesi pagi dan 2 petang bagi sesi petang. Sementara itu, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof akan merasmikan projek naik taraf Jalan Kuching Serian dari Batu 10 ke Batu 15 Kuching bertempat di Padang Kompleks JPJ, kilometer 18.5 Jalan Kuching Serian pada 10 pagi sebelum meneruskan lawatan kerja ke tapak projek pembinaan jejantas pejalan kaki di pintu masuk kampus Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Kota Semarahan pada 2.45 petang. Manakala Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan akan menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Senari Sinergi Sdn Bhd dengan Stone Petroleum Malaysia Sdn Bhd di Hotel Hilton Kuching pada 2.45 petang. Turut mendapat liputan, Pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak Salmah Ibrahim Melina akan mengadakan sidang media bintang kecil 2015 di lobi bangunan 8 tingkat RTM Kuching pada 11 pagi. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni.